Saya nak bawa satu kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita faham pengertian amanah, membawa keamanan, ketenangan kepada orang lain, hasil daripada sifat amanah. Allahu akbar. Suatu ketika ini Rasulullah masih lagi umurnya remaja. Saya tak ingat umur Nabi ketika ini umur berapa. Berlaku banjir besar di negara Makkah. Kemudian Hajarul Aswad tercabut. Banjir besar menenggelamkan Kaabah separuh, begitulah. Hajarul Aswad tercabut daripada Kaabah. Lalu lebih kurang ada 4 kabilah bergaduh. Dan ketika itu Arab Jahiliyah, kabilah bila bergaduh mereka boleh sampai membunuh. Bergaduh sebab apa? Mereka mempertahankan kabilah mereka lah masing-masing yang paling layak untuk angkat Hajarul Aswad dipasang ke Kaabah. Bila bergaduh, pergaduhan semakin dahsyat, akhirnya seorang beri cadangan. Esok pagi, orang yang pertama masuk dalam kawasan tawaf ni, dalam kawasan Kaabah ni, dialah yang akan menentukan kabilah mana yang layak untuk meletakkan Hajarul Aswad. Lalu mereka tunggulah. Apabila masuk waktu subuh seawal pagi, yang masuk adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketika itu belum dilantik Nabi, masih lagi di peringkat umur remaja. Apabila Nabi masuk, keempat kabilah semua tenang, semua sakinah, semua rasa selamat. Kalaulah dia ni yang masuk, pemuda ni yang masuk, memang kita semua akan fair, semua akan dapat bahagian masing-masing. Kalau orang lain masuk, mungkin bimbang, takut bias, takut masing-masing akan rasa akan dianiaya. Apa yang Rasulullah buat? Rasulullah buka serban dan Rasulullah letak Hajarul Aswad di tengah-tengah. Dan Rasulullah minta setiap kabilah untuk pegang hujung serban, angkat sama-sama, bawa Hajarul Aswad tersebut mendekati Kaabah, lalu meletakkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nak tanya muslimat sekalian, kalau ada duit 10,000 nak simpan di mana? Boleh ke percaya tak pada suami, bagi suami simpan 10,000? Percaya? Memang yakin ya? Tak risau ya? Suami simpan pula dekat rumah, boleh percaya tak? Betul ke muslimat? 10,000. Mana lagi percaya, suami yang simpan ke bank yang simpan? Oh, lagi percaya dekat bank. Walaupun pergi simpan dekat bank, tak ada pun pesan kan bank jaga elok-elok ya duit saya. Kita tanya orang lelaki pula, mana lebih percaya, isteri simpan duit ke bank simpan duit? Jadi tuan-tuan, malam ni tolong bagi duit yang dalam bank, keluarkan bagi isteri pegang ya. Mungkin cukup sebulan, tinggal separuh tuan-tuan sekalian. Isteri ada kemahiran memanfaatkan ataupun menghabiskan duit. Itu kemahiran isteri. Dia pandai kona-kona, daripada benda yang tak perlu jadi perlu. Benda yang tak penting tiba-tiba jadi penting. Dia ada hujah yang banyak. Dia siap dalil Al-Quran, dalil hadis Nabi, sirah Nabi, semua dia campur belaka. Masya Allah, subhanallah. Kita tahu ada satu kisah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila malam hijrah, dia panggil Sayyidina Ali radhiyallahu anhu untuk menggantikan tempat baginda sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Ali, barang ini milik si fulan, barang ini milik si fulan, barang ini milik si fulan. Setelah aku berhijrah dengan Sayyidina Abu Bakar, maka kembalikan barang ini kepada pemilik-pemiliknya. Barang itu dititipkan ataupun dipesan, diberi kepada Rasulullah untuk dijaga. Kerana ketika itu, barang yang berharga, tempat yang paling diyakini untuk dijaga adalah rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun yang memberikan amanah tersebut orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy sendiri dia tahu di manakah tempat yang paling selamat apabila harta berharga berada, iaitu di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan tenang, mereka tak perlu risau kalau barang itu disimpan di dalam rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu sakinah ini datang daripada sifat amanah. Al-amanah, amanah, iaitu tenang, selamat, akan mendatangkan sakinah. Jadi di sana para muslimin terutamanya, mula-mula kita sebut muslimin,
Antara ciri-ciri utama seorang lelaki yang bersifat amanah dalam sebuah rumah tangga, iaitu dia menjaga ahli keluarganya daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini, pada malam ini cuba kita lihat 5 rukun Islam. Yang pertama apa dia? Rukun Islam yang pertama iaitu mengucap kalimah syahadah. Kita rasa macam mudah saja bab mengucap kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Memang mudah. Tetapi bukan itu sahaja tuntutan kalimah syahadah. Balik ni, terutamanya lelaki suami, tolong cek ahli keluarga ada tak melakukan perkara-perkara yang membatalkan syahadah. Kalau cek dalam telefon, boleh cek dalam telefon, type saja perkara-perkara pembatal syahadah. Kalau ada dalam laman web Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, ada keluar lebih kurang dalam 10 tak silap. 10 perkara bila dilakukan boleh membatalkan syahadah. Suka saya memberi peringatan pada diri saya terutamanya. Ada hadis Nabi sebut, sesungguhnya syafaatku untuk umatku bagi mereka yang tidak melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun kita pada hari ini beramal dengan selawat Nabi 1000 kali sehari, 100 kali sehari, 500 kali sehari, tetapi sekiranya kita melakukan syirik kepada Allah, ia akan menjadi penghalang untuk dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita perlu perhatikan tentang rukun Islam yang pertama untuk membina sebuah keluarga yang bahagia dunia sampai ke syurga. Kena perhatikan iaitu bab syahadah. Mungkin kerana itu rumah tangga kita sentiasa ada ujian demi ujian, sebab kita bimbang kita ada buat perkara yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ramai mana hari ini tanpa sedar suami terlalu terdesak untuk memberi kebahagiaan dalam bentuk material. Akhirnya melakukan perbuatan syirik, pergi jumpa ataupun buat amalan ataupun gunakan kaedah-kaedah, jumpa dukun dan sebagainya supaya dapat harta ataupun duit segera dan sebagainya. Ramai mana seorang isteri ataupun seorang suami terdesak apabila anak diuji dengan sakit yang berat, doktor tak boleh nak bantu, sekian tak boleh nak bantu, akhirnya sanggup guna kaedah-kaedah yang mensyirikkan Allah. Asal orang kata boleh sembuh kat sana, boleh sembuh kat sini, jumpalah dukun tu, jumpalah dukun ni. Yang penting anak sehat, yang penting isteri sehat, yang penting suami sehat. Bila kita kata ada unsur-unsur syirik ni, dia akan jawab, ustazah tak duduk di tempat saya tak boleh kehilangan anak saya tak boleh kehilangan suami saya. Apa cara sekalipun, mana-mana tempat kata boleh sembuh, saya akan pergi. Hari ini itulah di antaranya yang menguji kita antara melakukan syirik ataupun tidak. Na'udzubillah min zalik. Jadi kerja rumah, bukan kerja rumah, kerja masjid. Kalau pergi sekolah, kerja sekolah, betul kan? Kerja masjidnya para lelaki dan para muslimat jugalah. Balik tolong cek bab pembatal syahadah, suami cek ada tak dia dan ahli keluarga melakukannya. Rukun Islam yang kedua iaitu bab solat. Ramai mana tak sedar, subhanallah, ada masalah dalam bab solat ahli keluarga. Cek daripada syarat wajib solat. Ramai ibu bapa tak perasan anaknya dah wajib solat. Bahkan ramai yang tak tahu bab baligh. Dia tak sedar anaknya sudah pembaligh, dah cukup syarat wajib solat. Kalau kita tanya muslimat, apakah tanda baligh seorang muslimat, seorang wanita, tanda baligh dia apa? Ada berapa tanda baligh? Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 5 tanda baligh seorang wanita. Ada 3 tanda baligh bagi seorang lelaki. Jadi kadang-kadang kita tak sedar anak kita dah cukup syarat wajib salat. Kalau bagi wanita tanda baligh Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab fiqh, saya latar belakang saya lebihlah perkhususan
iaitu syariah, iaitu fiqh lah. Kemudian dalam sarjana saya Islamic Studies, pengajian Islam umum. Jadi saya memang kurang mahir dari sudut Quran Sunnah. Saya kurang mahir dari sudut akidah. Lebih kepada bab syariah itu pun bukan mahir pun, sikit-sikit sahaja. Jadi apabila tanda balik ini, kena pasti ibu bapa tahu anak ni dah wajib solat. Yang perempuan iaitu haid. Kemudian yang kedua ihtilam ataupun mungkin mimpi basah. Sayyidatina Ummu Salamah pernah bertanya kepada Rasulullah, adakah wanita juga mimpi basah? Rasulullah menjawab ya. Kemudian yang ketiga, berlaku perubahan pada anggota badannya. Kemudian yang keempat, sekiranya wanita ataupun anak gadis tersebut mengandung, walaupun mungkin tak datang haid, mungkin ada melakukan perbuatan yang haram iaitu berzina, kemudian mengandung walaupun tak datang haid lagi, automatik dah balik. Kemudian yang kelima, umur 15 tahun, tak ada 4 tanda, automatik balik. Tidak ada, tak datang haid dan sebagainya, tak ada perubahan pada bentuk badan dan sebagainya, automatik 15 tahun balik. Kemudian bagi lelaki 3, iaitu ihtilam, mimpi basah. Kemudian yang kedua, perubahan pada bentuk badan, walaupun mungkin tak mimpi. Kemudian yang ketiga, iaitu automatik umur 15 tahun, automatik balik bagi seorang lelaki. Dan di sana juga hari ini tanpa sedar ya, berlaku permasaan balik dan akhirnya dia akan balik. Iaitu anak muda hari ini daripada sekolah rendah masuk sekolah rendah pun dah terlibat, lepas tu sekolah menengah makin ramai. Iaitu gejala apa apabila melihat sesuatu pornografi, lalu mereka mengeluarkan air mani dengan tangan sendiri. Minta maaf saya sebutkan perkara ini, automatik anak ini sudah balik dan wajib mandi wajib. Masya Allah. Sebab apa, ini di antara pengalaman ataupun pendedahan demi pendedahan yang saya sendiri hadapi. Dia peringkat sekolah rendah bila saya pergi ceramah sekolah rendah, sekolah menengah dan juga pelajar universiti. Ini di antara cabaran utama sebuah rumah tangga hari ini, bagaimana nak mengawal cabaran, ujian, fitnah yang datangnya daripada telefon ataupun daripada internet. Masya Allah, Allahu Akbar.